Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar dan khalayak yang dimuliakan, Alhamdulillah, kita berada di era fasa awal Ramadan yang disebut awaluhu rahmatun. Yang dapat kita tanggap daripada rahmah itu ialah untuk membentuk rasa kasihan belas dalam konteks kemanusiaan. Wa awsatuhu, pertengahannya maghfirah, keampunan. Wa akhiruhu, dan fasa yang akhir itu ialah itqun minan nar. Karena rahmah dengan itqun minan nar itu punya kaitan yang dekat. Ketika ditanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, antara jawapan mereka ialah lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami mengabaikan keperluan asas orang-orang miskin. Sebab itu Ramadan menjelang saban tahun ialah untuk menjadikan sasaran daripada kerohanian dan kemasyarakatan daripada Ramadan, khususnya ibadah puasa, ialah golongan miskin. Malah dalam kaedah fiqh, khususnya ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber syariat, itu menjelaskan ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Puasa yang diperintahkan itu pada hari-hari yang tertentu. Namun sekiranya berhalangan, maridan disebabkan oleh sakit yang hanya doktor boleh menguraikannya, au ala safarin, dalam perjalanan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ada kelonggaran untuk berbuka dan digantikan dengan hari-hari yang lain. Namun wa 'alal ladzi yutiqunahu, bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Jelas Allah menyebutkan bahawa wajiblah dia membayar fidyah. Untuk siapa? Ta'amu miskin. Orang miskin. Jadi sebab itu, sama ada dalam bentuk fidyah, zakat fitrah, ialah kepada golongan miskin. Kerana itu kita mengatakan, tajuk kita yang ringkas ini ialah pesta bagi orang miskin. Ramadan, berpuasa, itu adalah pesta untuk orang miskin. Sama ada sifatnya itu adalah kafarah, memberi makan orang miskin, ataupun dalam bentuk zakat yang dinamakan zakat fitrah, juga adalah untuk orang-orang miskin. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Jadi itu kaitannya puasa, zakat dan Ramadan ini dengan orang miskin ini tidak dapat dipisah. Kalau kita berpuasa, berlapar, tetapi belum lagi ada rahmah, belum ada lagi perasaan kasihan belas pada golongan-golongan yang disebutkan ini, maka kita perlu untuk tingkatkan
puasa kita ini dengan, dan fasa yang ketiga, wa akhiruhu itqun minan nar. Kerana pengakuan orang-orang di dalam neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka? Jawapan mereka, lam naku nut'imul miskin, karena kami mengabaikan keperluan asas, kerana to'am di situ adalah merupakan the basic need kepada orang-orang yang disebut oleh Tuhan dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Malah dalam konteks kemuliaan, takrim, karamah, itu juga dikaitkan dengan golongan yang mengabaikan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak menganjurkan, tidak sponsor keperluan asas orang miskin, itu disebut mereka tidak mendapat kemuliaan. Kerana pada manusia kemuliaan itu apabila berhimpunnya harta kekayaan. Fa'ammal insan iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun manusia yang merasa hina kerana faqadara alaihi rizqah, kerana kekayaannya terbatas, maka dia merasa dirinya fayaqulu rabbi ahana. Sebelumnya orang-orang yang dilempahi dengan kemewahan, dengan harta benda, fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amah. Dia merasa mulia disebabkan oleh fa'akramahu wa na'amah, dilempahi dengan nikmat kekayaan. Maka denyut hatinya berkata, fayaqulu rabbi akraman, aku mulia. Hina kerana kekurangan harta, mulia kerana merasakan dirinya dilempahi kemewahan. Lalu Allah nafikan, kalla, kamu mulia atau hinanya kamu ialah faktor sejauh mana kamu membela golongan miskin dan golongan yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu hina kerana kamu tidak memuliakan, membela anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak menganjurkan untuk mengangkat martabat orang-orang miskin atau rakyat miskin dalam satu qaryah atau dalam satu negara. Maka di sinilah kita meletakkan bahawa agenda membela rakyat miskin ini bukanlah semata-mata agenda ekonomi, tetapi dia adalah agenda syariat Allah yang difardukan, sama ada menerusi wewenang yang ada, authority yang ada. Kamu mesti membela golongan miskin. Dan membela golongan miskin ini tidak boleh dipisahkan dengan ketaatan kepada Allah. Falyabudu rabba hadhil bait. Hendaklah kamu menyembah Tuhan. Allah yang mana? Rabba hadzal bait, yang punya Kaabah ini. Yaitu allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada golongan yang lapar. Sudah tentulah yang lapar itu adalah golongan miskin. Jadi pengabdian kepada Allah harus diterjemahkan sebagai social obligation. Di samping yang terasnya beribadah kepada Tuhan, dan mesti ada suatu pembuktian, yaitu menyelesaikan keperluan-keperluan asas
yang disimbolkan dengan allazi at'amahum min ju', supaya mereka merasa aman, tidak ketakutan, tidak ada kebimbangan. Walaupun berlaku perubahan-perubahan satu-satu negara, sama ada dari sudut politik ataupun dari sudut iklim, tetapi golongan ini wa amanahum min khauf, kita sebarkan keamanan yang menghilangkan rasa bimbang, fear dalam kehidupan masyarakat ini. Demikianlah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Sidang pendengar yang dihormati, selain daripada ibadah Ramadan, selain daripada ibadah berpuasa dalam bulan Ramadan, untuk menimbulkan awaluhu rahmatun, awal puasa ini, fase pertama itu ialah membina suatu conscious, iaitu kesadaran yang disebut rahmah, iaitu belas kasihan kepada golongan-golongan yang disebutkan ini, supaya mereka tidak terabai. Kerana itu ada orang, kata Nabi, bila masuk sahaja Ramadan, mereka bergembira dan mereka bercita-cita supaya Ramadan ini berterusan. Kenapa? Kerana Ramadan itu tersebarnya, lestarinya rahmat kepada manusia. Inilah yang kita kaitkan dengan ibadah puasa, iaitu awalnya merupakan rahmatun, malah sama ada zakat, fidyah atau kafarah yang disebabkan syariat terhadap ibadah puasa itu, maka hendaklah dia memberi makan golongan miskin. Malah zakat itu adalah untuk orang-orang miskin, seperti mana yang kita keluarkan zakat fitrah, iaitu dalam kadar satu makanan staple food, makanan asasi. Demikianlah kita nak menyebutkan di sini bahawa pemikiran kita dalam konteks Islam ini harus sampai ke tahap bukan sahaja membincangkan puasa Ramadan dari aspek tahakkumi, hukum hakam. Bukan sahaja terbatas kepada soal ta'abbudi, ketaatan kita, penyembahan kita kepada Allah, tetapi sebagai umat Islam untuk membentuk suatu pemikiran yang disebut maqasid yang disebutkan itu ialah kita mesti berfikir, kenapa kita diperintahkan berpuasa? Ya betul, la'allakum tattaqun. Tetapi al-fikrul maqasidi, kita menimbulkan pemikiran maqasidi kerana menerusi ibadah puasa yang kita dapat jana dalam diri kita ini menerusi berlapar, maka itu akan memberikan impak bukan sahaja kepada individu, impaknya secara global, kerana di sana sini di penjuru dunia ramai manusia yang kebuluran, yang tidak cukup untuk mereka survive. Itulah dinamakan golongan miskin. Maka golongan ini bukan sahaja menjadi satu tanggungjawab teknikal diberikan kepada mereka, tetapi kita sebagai yang berpuasa harus melihat ini sebagai satu opportunity untuk kita merealisasikan, menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang dikaitkan dengan ubudiyah dan juga dari sudut hukum yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan
apa yang digambarkan oleh Allah menerusi perintah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu Ramadan, bulan Al-Quran. Kita dapat melihat bagaimana Al-Quran itu menyantuni golongan miskin. Bukan sahaja dikaitkan dengan berpuasa, sampai dialog ahli syurga dengan ahli neraka di hari akhirat nanti, mereka jawab, kami dihumban ke dalam api neraka kerana kami mengabaikan lam naku nut'imul miskin, kerana kami tidak membela golongan miskin. Maka beruntunglah saudara-saudara sebagai muslim ataupun non-muslim punya kesedaran yang disebutkan tadi, kesedaran sosial. Kerana puasa itu bukanlah merupakan kesan kepada individu semata, tetapi yang nak kita lihat ialah impaknya kepada kemanusiaan, kemasyarakatan dan juga secara global, insya-Allah. Mudah-mudahan pada kali ini kita melihat Ramadan bukan lagi satu ibadah rutin, tetapi dia menggamit kita untuk sama-sama membina kekuatan rohiyah, yang mana golongan fakir miskin mereka merasa gembira. Belum lagi hari raya, masuk Ramadan, mereka dapat berbuka dengan percuma. Mereka dapat menerima bagaimana masyarakat menyantuninya. Bukan saja melihat kepada ganjaran, inilah yang dikatakan fista kepada golongan miskin, yaitu dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Aqulu qauli wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.